Saudara pendengar misteri jam 12, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini adalah kisah pengalaman seorang pesakit yang telah pun, ini hospital yang beliau dimasukkan bukanlah hospital di Singapura. Tetapi hospital yang beliau dimasukkan ini adalah hospital di seberang tambak. Pengalaman yang tak dapat dilupakan berlaku 2 tahun yang lalu di salah sebuah hospital di Malaysia. Kisahnya begini. Pengalaman ini datangnya daripada Kak Haliza, ataupun saya gunakan nama ringkas Kak Liza. Katanya, apa kabar kisi pendengar misteri jam 12? 2 tahun lepas kakak sekeluarga telah pun menghadapi satu kemalangan jalan raya apabila kereta yang dipandu suami. Bukan suami yang langgar, malah kami dilanggar dari belakang. Ini apabila suami perlahankan kenderaan nak masuk di kawasan rest and relax, tempat beristirahat, kata Kak Liza. Apabila suami perlahankan kenderaan, waktu malam, belakang ada lori besar yang tidak perasan tiba-tiba merempuh belakang kereta suami. Habis kisi, remuk kereta kami berpusing. Kakak, suami dan seorang anak kakak dikejarkan ke hospital. Suami kakak tidak sedarkan diri. Kakak pula nyawa ikan. Anak kakak pun sama, pingsan di tempat kejadian. Bila ambulans datang, kami dikejarkan ke hospital ... di kawasan Johor. Apa yang berlaku kisi? Pengalaman yang tak dapat dilupakan bila berada di hospital yang disebutkan. Kata Kak Liza, saya pendekkan cerita, tak nak ceritakan sebenarnya apa yang berlaku pada suami pada anak. Tapi kami diasingkanlah. Yang wanita dengan ward wanita, lelaki dimasukkan dalam kawasan ward lelaki. Jadi anak kakak ni diasingkan dalam ward jagaan rapi ataupun ICU unit. Kakak dah pun kembali macam biasa, macam okey, tetapi masih ada sedikit pening-pening. Jadi apa yang berlaku pada malam tu, kakak sebenarnya nak pergi tengok anak. Kakak tanya jururawat di sana. Assalamualaikum, minta maaf, saya dah nak dekat ICU, awak tahu tak nak macam mana nak pergi sana? Jadi jururawat tu kata, oh kakak jalan terus, nanti dekat pintu tu kakak masuk pintu sebelah kiri Jadi kakak pun bila nak bergerak tu, kata Kak Liza lah, bila kakak nak bergerak, tiba-tiba pening kakak, pitam kakak mula menyerang. Kakak batalkan niat untuk menjenguk anak di ward ICU. Kakak kembali ke atas katil, baring seketika kerana terlampau pening kisi. Jadi daripada pukul 8 malam kakak nak pergi melawat anak tu, kakak baring, golek sana golek sini, cuba hilangkan pening. Barulah kisi jam 2 pagi baru kakak dapat legakan diri kakak setelah makan ubat kisi. Jadi kata Kak Liza, kakak pun bangun nak teruskan niat berjumpa dengan anak yang berada dalam ward ICU. Kakak keluar dan ingat pesanan jururawat. Kakak jalan terus sampai depan pintu, kakak tolak pintu. Kemudian jalan lagi terus. Yang hairan kisi, kakak dapati sepanjang koridor selepas pintu yang kakak tolak tu macam sunyi sepi, tak ramai orang. Lampu pun tak dihidupkan, cuma samar-samar nampak. Jadi dari jauh nampak satu ward ni berkaca, dan kakak rasa itulah ward ICU yang anak kakak ditempatkan. Jadi kata Kak Liza, kakak pun jalan kisi dengan kepala ni berdenyut-denyut, pening sangat-sangat. Niat di hati memang nak jumpa anak sejak awal tadi tak tercapai, tapi kali ini kakak lawan kisi. Kakak lawan, kata Kak Liza. Bila kakak jalan, kakak dapati ward-ward yang lain kisi, macam ada sesuatu yang tak kena. Para pendengar Ria 897 FM, kata Kak Liza, ward yang pertama dari pintu, jaraknya lebih kurang 20 meter. Ward yang pertama kakak jenguk dekat dalam, ward tu gelap. Cuma lampu di koridor yang menyala, itu pun samar-samar, tidak begitu terang. Jadi kata Kak Liza, bila kakak pandang ke dalam ward tersebut, ada 6 katil. Yang hairannya, ke-6 katil ni macam dikatakan di sini macam kembar.
Seorang perempuan, rambut panjang sampai ke hujung kaki, baring di atas katil dengan baju warna putih. Baju hospital lah yang dia kenakan. Dan entahlah kakak. Kata Kak Liza, kakak macam tak percaya. Semua sama kisi coraknya. Katil nombor 1, katil nombor 2, katil nombor 3, sampailah katil yang ke-6. Jadi kakak teruskan perjalanan sampai saja nak dekat sampai ward ICU anak. Nampak cahaya ni kisi. Baru nak jenguk anak, ada orang panggil kakak. Liza! Liza! Kak Liza! Kakak toleh, ada jururawat dekat pintu. Kak Liza, sini! Dia marah kakak. Kata Kak Liza, kakak toleh dan terus jalan ke arah jururawat tersebut. Kak Liza nak pergi mana ni? Saya nak tengok anak saya dekat ICU. Kak Liza, ward ni tidak beroperasi. Kalau nak tengok ICU, belok kiri yang kakak jalan terus, apa pasal? Tapi, apa tapi? Pergi sana keluar. Sini tak boleh masuk kawasan larangan. Casey, kata Kak Liza, bila keluar saja daripada kawasan tu, kakak baru perasan Casey. Sebenarnya sempat kakak jenguk, ward yang tadi kakak masuk, gelap gelita, cuma lampu-lampu koridor yang samar saja yang hidup. Dan ward itu tidak beroperasi. Dan baru kakak perasan, kita pesakit-pesakit wanita mengenakan baju gaun pesakit warna merah jambu. Lelaki-lelaki mengenakan baju pesakit warna biru. Setahu kakak lah, kalau baju putih, baju orang-orang yang dah mati meninggal dunia. Oleh kerana takut, jam pun dah 2 lebih pagi, kata Kak Liza, kakak batalkan niat. Kakak terus masuk ke dalam ward kakak sampailah ke pagi. Bila paginya dapat berita baik, anak kakak dah sedar dan akan ditolak katilnya dan akan baring sebelah kakak. Kisi, itulah peristiwa di salah sebuah hospital di Johor. Pengalaman yang berlaku 2 tahun yang lalu. Itu dia kisah dari Kak Liza, ya, pendengar Singapura kita yang telah pun dimasukkan ke hospital di salah sebuah hospital di Johor, dan pengalamannya memang menyeramkan. Dia lalu di koridor, boleh saya bayangkan, semua katil tu orang yang sama ni, rambut panjang sampai ke kaki. Kak Liza lagi boleh teruskan perjalanan, kalau saya lah, macam NDP lah, ke belakang pusing. Tak apalah, nasib baik jururawat tu tegur, dan saya rasa jururawat pun tahulah adalah tempat-tempat tu yang mungkin, ini andaian saya lah, pendapat pandangan saya, mungkin jururawat tu dah tahulah tempat tu adalah sesuatu yang tak kena tu. Jadi sebab tu dia pekik lah, dia marah. Kenapa Kak Liza jalan masuk ward yang dikata larang? Dan hairan pula, kalau ward tu dilarang, kenapa tak dikunci Kadang-kadang macam itulah. Kalau nak berlaku sesuatu keburukan, akan berlakulah. Walaupun macam dikatakan, kereta ni saya dah hantar KC, dah hantar servis. Berapa lama KC hantar? Dan kalau nak kemalangan jugalah. Jadi macam ni kisah dari Kak Liza. Satu kisah yang berlainan, cukup baik, dan terima kasih pada Kak Liza. Dan saya memang gembiralah. Itu 2 tahun yang lalu, dan sekarang ini Kak Liza dan mungkin anak dan suami masih lagi panjang umur lah, masih lagi sihat, dan dapat jumpa bulan Ramadan ni. Harus bersyukurlah Kak Liza, ya. Jadi terima kasih di atas kiriman email pada saya, dan saya akan teruskan pengalaman selanjutnya. Kalau anda jadi Kak Liza, ward yang pertama anda jalan, kiri, sebelah kanan anda tu, anda nampak katil tu semua coraknya sama. Gaun putih tu, gaun, bukan gaun, ialah pesakit hospital, itu orang yang dah mati. Ada di sini SMS pantas kilat ni daripada Encik Yusof, kata, Kisi, gaun putih tu gaun orang yang dah mati di mortuary, akan dikenakan pakaian tersebut tau. Hati-hati, saya bertugas di hospital di Singapura. Okey. Baik para pendengar Ria 897, ini adalah pengalaman yang saya ingin bacakan, datangnya daripada Sulastri. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Sulastri, dan saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika saya melahirkan hamil anak yang pertama. Dan saya telah pun ditempatkan di salah sebuah hospital di Singapura. Saya tak nak sebutlah nama hospitalnya.
Bila saya hamil anak yang pertama, ya, bila waktunya saya nak melahirkan, dah dijadualkan oleh doktor lah. Saya pun pergi check in ke hospital yang ... ini, dan entah kisi dalam banyak kawasan dalam hospital yang dimaksudkan, saya mendapat bilik katil saya betul-betul tepi tingkap. Pada mulanya suami saya suruh saya ambil ward kelas A, di mana dalam bilik itu hanya saya seorang saja yang ada. Tapi saya tak nak, sebab saya takut. Walaupun selesa lah, tandas kita punya, kita nak buat apa pun kita dalam bilik seorang diri. Tapi saya mati-mati tak nak. Suami kata tak apalah, hadiah anak yang pertama. Saya kata tak nak. Suami terpaksalah ambil ward kelas B. Dalam ward tersebut ada 4 katil. Katil saya, katil tepi tingkap. Di hadapan saya ada katil, kata Sulastri. Di hadapan saya ada satu katil. Katil ini adalah katil yang kosong. Saya rasa belum ada lagi pesakit yang baring di atasnya, sebab bersih tempatnya. Dan sebelah kiri saya, kata beliau, ada satu lagi katil. Katil ni ada seorang wanita Cina yang juga tunggu untuk melahirkan. Saya pernah berbual dengan dia. Bila saya sampai, saya senyum dan saya pun tanya, bila akan melahirkan? Dia kata, lagi sehari lah, esok akan kena pergi ke labor ward. Jadi saya pun bercerita dengan dia. Jadi bila saya berbual, tiba-tiba kisi dia tanya saya, adakah saya ni superstition ataupun percaya pada benda-benda yang tahyul, mungkin yang karut dan sebagainya. Saya terdiam. Saya tanya kenapa. Dia kata pada saya, dekat katil yang saya baring ada wanita mati ketika dia melahirkan. Bila saya dengar, saya terperanjat. Saya tengok dia. Saya kata dalam bahasa Inggeris, "You must be joking." Tapi dia kata tak, betul. Pada mulanya pun dia tak percaya, sebab bila datang suaminya pulang kembali dan wanita ni tanya, "Mana isteri kamu?" Dia sedih, dia diam. Yang datang beritahu adalah adiknya. Sebenarnya isterinya ada komplikasi ketika melahirkan. Perkara ini dah berlaku agak lama dahulu, Casey. Saya lupa tahun bila, tapi anak saya sekarang dah berusia 27 tahun. Kisah memang menyeramkan. Saya rupa-rupanya baring atas katil, bekas wanita yang mati beranak. Malamnya saya tak boleh tidur. Saya suruh suami teman tapi tak boleh sebab suami saya bertugas, kata Sulastri. Akhirnya saya baring di atas katil. Saya cuba paksa diri jangan lelapkan mata. Akhirnya saya kalah, Casey. Kalah dengan mengantuk. Saya tertidur, saya terlelap. Saya tak tahu bila, tapi setelah saya tidur, saya dengar sesuatu. Bila saya bangun, saya tengok dekat tingkap. Terperanjat saya apabila ternampak seorang wanita sedang mengendong bayinya. Tapi tak nampaklah macam kita nampak orang jalan. Cuma nampak sama-sama refleksi dekat kawasan tingkap di hospital ... lebih 27 tahun yang lalu. Saya terperanjat. Saya tutup mata. Nasib baiklah saya ada bawa surah Yasin. Saya peluk dan baca sampailah saya mengantuk dan sekali lagi tertidur. Kali ini terbangun waktu pagi bila nurse kejutkan saya untuk sarapan. Kisi, itulah pengalaman di salah sebuah hospital. Katil saya baring, Kisi. Bekas wanita mati beranak. Baik, para pendengar Ria 897, ini adalah pengalaman yang saya ingin bacakan, datangnya daripada Sulastri. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Sulastri dan saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika saya melahirkan hamil anak yang pertama. Dan saya telah pun ditempatkan di salah sebuah hospital di Singapura. Saya tak nak sebutlah nama hospitalnya. Bila saya hamil anak yang pertama, ya, bila waktunya saya nak melahirkan, dah dijadualkan oleh doktor lah. Saya pun pergi check in ke hospital yang ... ini, dan entah kisi dalam banyak kawasan dalam hospital yang dimaksudkan, saya mendapat bilik katil saya betul-betul tepi tingkap. Pada mulanya suami saya suruh saya ambil ward kelas A,
di mana dalam bilik itu hanya saya seorang saja yang ada. Tapi saya tak nak, sebab saya takut. Walaupun selesa lah, tandas kita punya, kita nak buat apa pun kita dalam bilik seorang diri. Tapi saya mati-mati tak nak. Suami kata tak apalah, hadiah anak yang pertama. Saya kata tak nak. Suami terpaksalah ambil ward kelas B. Dalam ward tersebut ada 4 katil. Katil saya, katil tepi tingkap. Di hadapan saya ada katil, kata Sulastri. Di hadapan saya ada satu katil. Katil ini adalah katil yang kosong. Saya rasa belum ada lagi pesakit yang baring di atasnya, sebab bersih tempatnya. Dan sebelah kiri saya, kata beliau, ada satu lagi katil. Katil ni ada seorang wanita Cina yang juga tunggu untuk melahirkan. Saya pernah berbual dengan dia. Bila saya sampai, saya senyum dan saya pun tanya, bila akan melahirkan? Dia kata, lagi sehari lah, esok akan kena pergi ke labor ward. Jadi saya pun bercerita dengan dia. Jadi bila saya berbual, tiba-tiba Casey, dia tanya saya, adakah saya ni superstition ataupun percaya pada benda-benda yang tahyul, mungkin yang karut dan sebagainya. Saya terdiam. Saya tanya kenapa. Dia kata pada saya, dekat katil yang saya baring ada wanita mati ketika dia melahirkan. Bila saya dengar, saya terperanjat. Saya tengok dia. Saya kata dalam bahasa Inggeris, "You must be joking." Tapi dia kata tak, betul. Pada mulanya pun dia tak percaya, sebab bila datang suaminya pulang kembali dan wanita ni tanya, "Mana isteri kamu?" Dia sedih, dia diam. Yang datang beritahu adalah adiknya. Sebenarnya isterinya ada komplikasi ketika melahirkan. Perkara ini dah berlaku agak lama dahulu, Casey. Saya lupa tahun bila, tapi anak saya sekarang dah berusia 27 tahun. Kisah memang menyeramkan. Saya rupa-rupanya baring atas katil, bekas wanita yang mati beranak. Malamnya saya tak boleh tidur. Saya suruh suami teman tapi tak boleh sebab suami saya bertugas, kata Sulastri. Akhirnya saya baring di atas katil. Saya cuba paksa diri jangan lelapkan mata. Akhirnya saya kalah, Casey. Kalah dengan mengantuk. Saya tertidur, saya terlelap. Saya tak tahu bila, tapi setelah saya tidur, saya dengar sesuatu. Bila saya bangun, saya tengok dekat tingkap. Terperanjat saya apabila ternampak seorang wanita sedang mengendong bayinya. Tapi tak nampaklah macam kita nampak orang jalan. Cuma nampak sama-sama refleksi dekat kawasan tingkap di hospital ... lebih 27 tahun yang lalu. Saya terperanjat. Saya tutup mata. Nasib baiklah saya ada bawa surah Yasin. Saya peluk dan baca sampailah saya mengantuk dan sekali lagi tertidur. Kali ini terbangun waktu pagi bila nurse kejutkan saya untuk sarapan. Kisi, itulah pengalaman di salah sebuah hospital. Katil saya baring, Kisi. Bekas wanita mati beranak. Ya, saya rasa dalam ward beliau tak jelaskan, tapi katanya di sebelahnya depan katil kosong. Dia tak kata satu lagi, ada 4 katil lah. Jadi sebelahnya ada seorang pesakit lah, ataupun pesakit yang baring di tepinya. Saya rasa wanita ni dia nak bilik itu seorang lah, untuk dia seorang. Jadi mungkin dia takutkan teman kita. Tapi bayangkanlah para pendengar, anda dapat berita, baru kenal, berbual-bual, tanya khabar, tiba-tiba dia kata, "Kau percaya tak benda-benda mungkin kepercayaan lah ni." Jadi tanya kenapa. Katil yang kau baring tu bekas perempuan mati beranak. Macam-macam kisah. Dan pernah saya ketengahkan beberapa kali di internet. Benar atau tidak, ingat rancangan ini hanya satu hiburan sahaja, dan jangan mudah kita percaya dan terikut-ikutlah. Benar atau tidak, apa yang pernah saya terbaca, adanya makhluk cik pun ni, daripada wanita yang dikatakan mati ketika melahirkan. Jadi anak dengan si wanita ini meninggal dunia ketika melahirkan, dan dari situlah bila ditanam wanita tersebut di bawah, mengikut kepercayaan orang dulu-dulu, di bawah ketiak wanita yang mati beranak ni akan diletak telur. Tak tahulah telur rebus ke, telur yang dah dibaca ke, yang dah dijampi ke. Jadi diletak telur bawah ketiak dengan harapan wanita itu tidak akan bangkit semula
dan menjadi Pontianak. Ada di sini saya terima kiriman SMS datangnya daripada Linda, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Linda dan saya pendengar baru Misteri Jam 12. Terima kasih Linda. Saya ingin ketengahkan pengalaman saya ketika berada di salah sebuah hospital. Ini kerana saya ada penyakit lah, ada tumbuhan dalam perut, kena operation Kisi. Jadi saya pun terpaksalah duduk di hospital untuk seminggu lebih, ya. Dan apa yang berlaku pada satu kali ini, inilah satu-satu malam, selalunya dalam ward yang saya tidur ni, katil mesti penuh. Katil depan, kiri dan kanan saya mesti ada orang yang baring ataupun pesakit. Tapi entah satu malam ni, ketiga-tiga orang yang ada dalam ward yang sama discharge. Saya sebenarnya tak perasan dan tak tahu. Jadi apa berlaku? Ya, apa yang berlaku, kata Linda, ketika saya sedang baring, depan katil saya ada seorang makcik tua. Rambutnya memang berserabai dan dia akan bangun di waktu malam. Apa dia akan buat? Dia akan panggil nama anaknya berkali-kali. Sebenarnya dia ada anak yang lain datang, tapi dia sebut nama anak yang satu ni yang saya rasa mungkin, kata Linda, tidak datang dan menjenguk dia ketika dia sakit. Jadi bila saya terbangun, kata Linda, di waktu tengah-tengah malam, kerana saya akan terdengar suara makcik ini duduk di atas katil akan sebut-sebut nama anaknya. Boleh tak saya sebut nama anaknya, Kisi? Boleh, bukan orang kenal pun. Dia akan sebut nama anaknya beberapa kali dan sambil dia duduk di atas katil, badannya dihayun ke kiri ke kanan. Nama anaknya Kartina. Dia akan duduk sambil menangis, dia akan panggil. Saya bangun, saya nampak makcik ini, Kisi, dan malam yang saya maksudkan, bila setiap kali makcik ni buat bising, saya akan tekan loceng untuk panggil nurse. Nurse akan masuk dalam, nurse akan cuba berbual dan tidurkan makcik ni. Jadi itulah yang saya buat. Saya tekan bel, nurse masuk, nurse tanya kenapa. Saya tunjuk, makcik ni bising sangat lah, saya tak boleh tidur. Dia tengok tak ada orang, saya tengok balik katil tu kosong. Bila saya tengok katil kosong, nurse tengok katil kosong, nurse tengok saya kata, never mind, thank you. Lepas tu saya tak boleh tidur, Kisi. Kata Linda, saya tekan lagi loceng, nurse tu masuk, tanya nak apa. Saya tanya dah, boleh tak tolak katil saya keluar, saya nak tidur dekat koridor, saya tak sedap hati. Jadi nurse yang dimaksudkan ini telah pun tolak katil saya keluar. Saya baring di koridor, betul-betul tepi nursing counter. Untuk malam itu saja, sebab paginya ada pesakit baru masuk dan adalah teman untuk temankan saya. Terima kasih. Selamat tengah malam. Berikut ini kiriman SMS yang akan saya bacakan. Ini berlaku 4 tahun yang lalu dan ini pengalaman daripada Abdul Matin. Kata Abdul Matin, selamat malam Kisi. Saya ni waktu itu saya ingin ketengahkan pengalaman saya Misteri Jam 12. Oh, terima kasih Abdul Matin. Terima kasih lah. Yang panjang-panjang depan ni tak perlu baca lah. Terima kasih. Buat saya tersenyum je lah. Baik, Abdul Matin kata, saya ni waktu 4 tahun yang lalu baru saja lulus ujian memandu. Bila baru saja lulus, saya pun dalam keluarga yang pertama Kisi dapat lesen. Sebab ayah saya tak ada lesen, kakak saya tak ada lesen, ibu saya pun tak ada lesen. Jadi saya telah pun sewa kenderaan. Kenderaan yang saya sewa ni, saya sewa untuk hujung minggu lah, dari hari Jumaat dan akan harus hantar balik pada hari Isnin berikutnya. Jadi saya ajak ibu, kakak dengan abah saya ataupun bapak saya keluar lah pergi makan. Setelah kami pergi makan, kami makan di kawasan Changi lah. Kemudian saya ajak ibu dengan bapak saya dengan kakak saya rounding. Biasalah Kisi, baru lulus memandu semangat. Jadi pandu kakak saya ni buat sarangan, pergi Changi nak hospital. Mula-mula bapak saya marah tak kasih. Jadi entah, yang selalunya yang tak nak pergi kaum wanita. Tapi kali ini bapak saya yang marah, kakak dengan ibu okey, no problem. Jadi bapak duduk di depan, saya memandu, kakak dengan ibu saya di belakang. Ya, kata Abdul Matin.
Bila akhirnya ibu pujuk, kakak pujuk dengan bapa, akhirnya bapa kata okey, tapi jangan keluar sekejap je Kami pun pandu. Saya mula-mula tak tahu mana nak pergi Kisi. Pusing, tak jumpa-jumpa. Nampak tapi tak tahu bagaimana nak masuk ke dalam kawasan tu. Dengar-dengar boleh pandu masuk ke dalam. Jadi akhirnya jumpa Kisi. Setelah pusing, nampak jalan. Ada satu lorong ni, kalau kita belok, kita naik atas, ada bukit. Bukit yang tinggi. Slope lah, kata Abdul Matin. Jadi saya pun mula pandu. Tiba-tiba Kisi, ibu saya, kakak saya kunci pintu. Dah kunci pintu, kenderaan makin tinggi, makin gelap, makin jauh daripada main road. Sampai atas, dah tak boleh masuk lagi Kisi. Sebab ada batu-batu kecil, macam pilar kecil yang mengepung jalan tersebut. Jadi sampai situ, kemudian kata Abdul Matin, bapak saya kata, dah pusing. Saya nak pusing dekat kawasan tu tak boleh. Sebab sempit. Saya pun baru pas Kisi, takut-takut nanti kenderaan masuk longkang pula. Saya baru nak gustan, ibu dengan kakak saya, nantilah, baru masuk. Jadi terpaksalah berhenti. Makin lama dekat dalam, saya yang memandu ni pun rasa seram Kisi, kata Abdul Matin. Setelah lebih kurang 10 minit lah kita berada dalam kenderaan. Akhirnya ibu saya kata, Tin, turun Tin. Mak rasa tak sedap hati lah. Kakak saya tengok mak saya, bapak saya, Tin, turun sekarang cepat. Saya gustan pelan. Saya suruh, Kak, tengokkan belakang, Kak. Kakak saya tengok belakang. Saya gustan pelan. Kakak kata, Tin, nanti. Kesi, apa ni, Kak? Ada orang lah, kau ni lah, nyaris kau langgar orang. Kakak saya marah. Orang? Mana ada orang? Kami semua toleh belakang. Langsung tak ada orang. Kakak pun baru perasan tak ada orang. Walhal awal tadi bila saya gustankan ataupun kebelakangkan kenderaan saya, kakak saya kata nampak orang menyeberang belakang jalan. Kisi, saya dah meremang bulu rumah. Ibu saya dah mula menangis. Cepat Tin, cepat! Dengan segera sampai dekat satu sudut setengah jalan dekat kawasan tu ada lorong kecil. Saya gustan ke belakang ataupun saya belakangkan kenderaan saya, cuba buat 3-point turn Kisi. Lalu beredar dari kawasan tu. Itulah kisah dari Abdul Matin yang mengirimkan SMS kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Keluarga masuki kawasan Hospital Lama Changi. Bila dia nak kebelakangkan kenderaan menurun slope perlahan-lahan, kakak disuruh pandang tengok ke belakang. Maklumlah, baru lulus ujian memandu kan. Kakak pekik sebab nyaris-nyaris langgar orang. Tapi hakikatnya tidak ada sesiapa pun di belakang. Bagaimana para pendengar Ria 897 FM? Itu dia mula-mula ibu dengan kakak yang semangat. Bapak cakap jangan pergi, bapak marah ni. Ibu dengan kakak lah yang merayu pada ibu merayu pada suami, kakak merayu pada bapa. Alah, pergi kejap lah. Maklumlah, orang baru dapat lesen memandu, keluarga ni semangat lah ke sana ke sini. Tempat yang dicadangkan pergi Hospital Lama Changi ni. Naik sampai ke atas Sampai atas 10 minit dia tunggu. Bila nak ke belakang tu lah kenderaan pelan-pelan dia ke belakang kan, turun slope. Saya pernah ke sana. Dan kakak nampak ada orang yang berjalan di belakang tu. Memang kawasan tu, siapa yang pernah ke sana, kalau masuk dalam tu, dia punya gelap. Memang menyeramkan. Sunyi itu satu. Awak tengok bangunan sekarang, saya rasa tak boleh masuk lah. Dah memang dikawal ketat. Sebelum ni lah, ketika boleh masuk, bangunan tu dah lama usang. Pastinya nampaklah cat-cat yang terkopak, hitam-hitam, ada rumput-rumput tinggi dan sebagainya, pintu-pintu yang pecah, tingkap yang pecah, macam tempat bangunan usang lama tu. Nak waktu malam, pergilah 2-3 orang. Dah lah sunyi, gelap. Tempat tu macam tu. Hospital pula tu, ada kawasan mortuary dan sebagainya. Seram dia lain macam, babe. Ini saya boleh perasan, mungkin agaknya kakaknya nampak ada benda melintas di belakang. Kakak pun marah. Nyaris langgar. Padahal benda lain yang melintas.
Casey, sebut tentang Hospital Changi Lama. Tahukah Casey, Hospital Changi Lama ni dah wujud sejak zaman Perang Jepun lagi. Waktu itu hospital itu digunakan oleh Jepun lah, dan banyak juga kematian yang berdarah berlaku di kawasan hospital yang dimaksudkan. Ada juga yang digantung diri, ada yang ditembak mati. Dan setelah pihak British mengambil semula alih ataupun dijajah oleh Jepun lah, tempat itu lebih teruk lah jadinya. Dan kemudian bila Singapura bila pihak British mengambil alih tempat kawasan itu, dan akhirnya Singapura mendapatkan kebebasan lah daripada jajahan British ini. Hospital tempat itulah dijadikan hospital sampailah ia tidak lagi digunakan. Dan barulah sampai sekarang tempat tu kosong lah kira. Dan katakan kalau tempat-tempat kosong macam ni, dah biasa lagi tempat tu hospital, tempat orang mati, dibunuh dan sebagainya. Jadi situ banyaklah benda-benda yang menakutkan. Ada makhluk-makhluk halus lah. Dan setelah sekian lama bangunan tu dikosongkan, pastinya tempat itu tempat mereka berpesta, berleluasa. Jadi bila ada manusia-manusia ni yang masuk ni lah, pendatang-pendatang tanpa izin ni, kita lah orang-orang manusia-manusia yang masuk, mestilah dia tak suka. Bila tak suka dia serang, tengoklah siapa yang kena. Yang kuat iman tu okeylah, ataupun yang dia tak berkenan. Kalau yang dia berkenan, pelan-pelan jawab dari marpoah yang beri pendapat. Jadi bayangkan ketika Japanese occupation, bangunan tu dah wujud lama tu berapa lama agaknya sebab itulah macam-macam makhluk kat kawasan tu. Yang ini pula daripada Wazi kata, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman, dan kisah ini berlaku di salah sebuah hospital tempat saya bertugas. Apa yang berlaku Casey? Saya bertugas shift malam, dan setelah saya ambil temperature dan juga blood pressure, tekanan darah lah, pesakit-pesakit, ini rutin check. Saya pun kembali ke kawasan dekat nursing table saya untuk tulis lah yang saya dapat result yang saya lakukan tadi. Jadi sedang saya tulis ni, ada makcik ni memang dia tak boleh keluar pergi tandas. Kalau dia nak keluar, perlukan bantuan. Jadi saya nampak dia jalan, kakinya tersirit-sirit. Dengan drip lah, dia tolak besi drip tu, dia jalan sikit, dia tolak besi drip. Saya dengar, saya nampak, saya terperanjat. Saya bangun, makcik, saya dah katakan kalau nak pergi tandas, makcik picit bel, nanti saya datang. Jadi makcik ni memang tak banyak cakap. Saya pun pimpin, pegang tangannya sambil tolong pegang drip tu. Saya jalan dengan makcik tu sampai ke tandas. Bila pegang memang sejuk kisi tangan makcik ni. Masuk tandas, saya pun bukalah kubikel yang terakhir, kata teman kita ni lah. Bila pintu kubikel terakhir, saya suruh makcik masuk dalam. Dia pun lepaskanlah hajatnya. Teman-teman yang lain sebenarnya sedang sibuk lakukan tugas di ward sebelah, sebab ada kekurangan jururawat pada malam yang saya bertugas. Jadi apa yang berlaku, saya diri lama kisi di luar. Lama sangat diri. Kemudian teman saya lalu, saya panggil, jaga, ni ada makcik lah, sebab ini tandas wanita lah. Sebenarnya saya tak boleh masuk, oleh kerana makcik ni perlukan bantuan, saya masuk dalam tandas. Jadi saya nampak teman saya jururawat wanita ni, saya panggil, tolong temankan makcik ni boleh tak? Saya katalah, makcik katil nombor ... Teman saya tahulah, makcik ni kalau nak ke tandas perlukan asisten ataupun bantuan. Saya pun keluar, pergi balik ke meja saya, buat report. Sedang saya tulis, saya tengok teman saya tak keluar-keluar. Teman saya keluar, teman saya kata apa? Kau biar betul dalam tandas tu ada makcik. Aku tolak pintu tu kosong je. Saya kata, tadi baru aku pimpin masuk tandas. Kau biar betul, kau jangan main-main. Saya bangun Casey. Bila bangun, pergi tandas tu, tolak pintu tandas. Dalam memang kosong, tak ada orang. Pergi balik ward, katil makcik yang dimaksudkan sedang nyenyak tidur pada malam tu. Casey meremang bulu rumah saya. Saya pula jenis yang takut. Kawan saya ni satu pula kena tolong ward sebelah sebab kekurangan jururawat. Setiap kali saya duduk seorang, saya akan berdiri di depan pintu keluar masuk ward. Apa-apa berlaku, bolehlah saya pekik. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Kiriman daripada seorang pendengar yang bernama Nurjana. Katanya di sini, Casey tolonglah.
ketengahkan pengalaman peristiwa yang menyeramkan yang berlaku sekitar tahun 2007. Saya dengan suami tiga itu telah pun mengunjungi sebuah tempat yang angker. Bukan saya nak pergi, tapi suami saya yang begitu semangat sampaikan dia cuba memujuk saya dan mengatakan memang tidak ada apa-apa Casey. Kisahnya begini, percaya atau tidak, inilah yang saya alami. Pada tahun 2007, saya dengan suami sebenarnya telah pun makan malam, late night supper. Kami telah pun mengadakan nikmati juada late night supper di salah sebuah kawasan di Changi. Setelah makan malam, kami sebenarnya nak pulang. Tiba-tiba suami kata, "Yang, nak pergi hospital Changi tak?" Saya marah, "Bang, tak nak lah bang." Tapi suami saya kata, "Yang, tak ada apa-apa lah yang." Casey, untuk pengetahuan Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Saya sebenarnya boleh melihat barang-barang benda-benda yang orang lain, ramai orang tak boleh melihat. Tapi kata Nurjana, bukan selalu dan bukan mudah. Hanya pada waktu-waktu tertentu, saya pun tak tahu bila. Kadang-kala boleh ternampak benda yang ganjil. Pernah beberapa kali bila saya pandang kali kedua benda tu hilang begitu saja. Jadi bayangkan para pendengar. Kata Jana, Nurjana, beliau mempunyai third eye yang boleh melihat makhluk-makhluk halus. Tapi bukan selalu dan bukan mudah. Hanya pada waktu-waktu tertentu yang beliau sendiri tidak tahu bila sebenarnya yang beliau boleh melihat. Dan benda ni on off. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Tapi kebanyakanlah selalunya memang tak boleh tengok. Tapi bila dah ternampak Casey, saya yang takut sendiri. Casey, cuba bayangkan. Sebelum ini suami pun tahu tentang masalah yang saya alami. Pernah jumpa beberapa tukang obat. Macam-macam tukang obat air yang telah pun saya minum. Akhirnya mungkin dengan kuasa dan izin Tuhan, mata yang ketiga ini ditutup. Hijab saya ditutup. Saya tak boleh melihat benda-benda ini lagi. Dah masuk 2 tahun. Sampailah tahun 2007. Jadi suami kata, tak ada apa-apa maksudnya itu. Dah 2 tahun saya dah tak boleh melihat. Tak pernah pun komplain. Jadi jangan takut, tak ada apa-apa. Cuma rasa seram aja. Nak tak nak, saya pergi dengan suami. Suami saya memandu Casey. Sampai saja di Hospital Lama Changi. Dekat satu lorong ni kita nak kena naik bukit. Bukitnya agak tinggi. Kiri kanan gelap. Sebelah kiri ada bangunan juga hospital yang lama. Naik makin lama makin tinggi sampailah jalan yang di penghujungnya. Sampai di sana, suami berhentikan kenderaan, tiba-tiba dia matikan enjin, kata Nurjana. Saya tanya, "Bang, nak pergi mana bang?" "Kita keluar kejap lah jalan tengok-tengok nak." Saya marah, saya kata saya takut. Suami kata, "Selagi awak tak lawan ketakutan awak, sampai bila-bila awak akan takut." Terpaksalah saya keluar. Jalan rapat dengan suami. Semakin lama, semakin takut. Tapi lama-kelamaan Casey, rasa takut hilang. Rasa seronok jalan dengan suami, tempat sunyi sedemikian rupa. Kami masuk entah apa bilik yang saya masuk, tapi saya rasa salah sebuah ward yang berada di Hospital Lama Changi. Casey, ward tu hanya tinggal bilik kosong saja. Katil semua dah tak ada. Tingkap pun ada yang dah pecah. Ada yang diconting, yang disembur dengan spray dan sebagainya, kata Nurjana. Entah macam mana, tiba-tiba saya dapat rasakan ada angin tiup dekat tengkuk belakang saya, Casey. Para pendengar Ria 897, bayangkan Nurjana dan suaminya dah masuk dalam salah sebuah ward di hospital yang dah tidak lagi beroperasi. Bangunan yang dah wujud lama tapi kosong, tidak ada penghuni. Bila berada dalam salah sebuah ward, Nurjana mengatakan yang beliau terasa dekat belakang tengkuknya ada orang tiup. Casey, suami saya jalan pusing ke belakang. Saya tak perasan suami pusing. Apa yang berlaku? Lat beberapa saat saya tengok suami dekat luar. Saya pusing suami dekat luar, Casey. Saya panggil, "Abang!" Suami pusing terperanjat.
nampak saya tertinggal dekat dalam. Suami kata, dari luar, awak, kenapa awak tak ikut saya? Keluar cepat. Casey, suami saya berdiri terselindung di sebalik tembok. Saya dengar suara bila saya keluar. Dekat tepi suami Casey, saya nampak ada perempuan pakai gaun putih dengan keadaan terbongkok. Tapi suami tak nampak, Casey. Casey, bayangkanlah. Suami saya sedang berdiri. Saya nampak perempuan tu tepi suami bongkok. Suami boleh tak perasan, Casey. Saya menangis. Bang, sini bang. Sini bang. Yang, kenapa yang? Kenapa? Bang, sini bang. Saya terus. Suami datang pada saya. Saya pegang tangan suami, peluk erat-erat. Bang, kita keluar sekarang bang. Suami boleh tanya, Casey. Kenapa cakap-cakap pada abang? Kenapa? Takkanlah saya nak beritahu suami benda tu kat situ. Casey, bila saya peluk tangan kiri suami, benda tu berdiri sebelah kanan suami, jalan rapat-rapat, Casey. Tiba-tiba saya boleh rasakan bulu roma suami meremang. Dapat rasakan yang suami saya menjeling sedang dalam keadaan macam ada benda yang tak kena. Sampai dekat depan, kami masuk kenderaan dan terus keluar dari kawasan itu. Sampai dekat main road, saya suruh suami pusing balik, pergi dekat Changi Village, tempat ramai orang. Baru saya bilang. Suami pandu sampai saja keluar, duduk kedai kopi. Suami tanya kenapa. Bang, saya rasa saya dah boleh nampak balik bang. Kata Jana kepada suaminya. Apa yang awak cakap ni? Bang, tadi bila abang diri kat luar tinggalkan saya kat dalam seorang, saya keluar nak tengok abang, tapi abang ada perempuan bongkok bang. Abang tak nampak ke bang? Suami saya istighfar. Astaghfirullahalazim. Awak nampak? Casey, malam tu kami tak pulang ke rumah terus. Kami duduk sampailah ke waktu subuh. Barulah saya dengan suami pulang ke rumah. Sejak hari itu sampai ke saat ini, saya dah boleh nampak-nampak balik. Tapi kali ini lebih kerap, lebih senang, lebih mudah. Casey, saya takut. Suami saya pun dah usaha dapatkan bantuan pakar. Tapi ada seorang pakar mengatakan ini semua hadiah darinya. Jangan salah guna. Terima kasih, Casey. Pendengar 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada Encik Abdul Rahman yang ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan. Kata Encik Abdul Rahman, saya seorang pemandu teksi dan saya sebenarnya pernah menjemput seorang penumpang di salah sebuah hospital di Singapura. Dan kemudian penumpang ini Casey menaiki teksi saya dan mengarahkan saya untuk pandu dia pulang ke rumahnya yang tinggal di kawasan Clementi. Jadi kata Encik Abdul Rahman, bila saya pun pandu keluar daripada hospital tersebut, saya pun lalulah dekat menggunakan kata Cik Abang kita lah, dan menggunakan lebuh raya AYE untuk menuju ke arah Clementi. Dan apabila saya perasan, penumpang yang duduk di belakang ni masih lagi menggunakan baju hospital. Jadi saya tanya, awak ni nak balik rumah, kenapa awak masih pakai baju hospital? Awak boleh keluar tak dari hospital? Saya tak nak tau, nanti kena tangkap. Jadi dia diam aja tau. Saya pun rasa tak sedap. Saya tak nak bersubahat, Casey. Kalau kena tahu dia lari dari hospital, saya habis. Kemudian saya kata, saya tak kisah, saya kena hantar awak balik. Saya pusing balik, Casey. Saya exit, pusing balik, hantar dia balik ke hospital berdekatan dengan AYE itulah. Bila saya sedang memandu, saya tengok budak ni diam saja. Dan kemudian tiba-tiba menangis. Dia menangis di belakang teksi saya. Saya pun kata, awak jangan nangis. Saya bukan buat salah. Saya tak buat apa-apa kat awak. Saya nak kena hantar awak balik. Awak dengan baju hospital, bila saya perhatikan pusing belakang, di tangannya masih ada tag lagi, Casey. Jadi saya kata pada budak ni, awak nanti kalau buat macam ni, saya kena marah dengan ibu bapa awak macam mana? Kata Encik Abdul Rahman. Sampai saja dekat hospital tu, saya pergilah dekat lobi. Kemudian saya keluar dari teksi. Ternampak seorang security guard
Orang India, Kisi. Saya panggil. Bos, come. Lelaki India tu datang. Yes. I got passenger inside my taxi, kata Encik Abdul Rahman. This girl in hospital clothes with the tag some more. I think she's running away, you know. Serius Buka pintu dalam, Kisi, tak ada orang, Kisi. Saya dengan dia tengok dalam, langsung tak ada orang. Bila saya panggil, saya tak bergerak. Dan dari mana datang wanita tersebut, kata Encik Abdul Rahman. Kemudian security guard ataupun pengawal keselamatan tu tengok saya. You joking Where got people inside? Saya tengok lagi. Never mind. Sorry bos. I think she go inside already. Okay, never mind. Padahal, Kisi, saya pasti dia ada di dalam, tidak keluar sebab saya tak nampak. Dan saya hanya keluar taksi, berdiri di luar taksi. Kalau dia keluar buka pintu, saya akan dengar dan saya boleh nampak. Oleh kerana saya tak sedap hati, saya terus masuk ke tempat letak kereta. Saya pergi ke 7-Eleven berdekatan dengan hospital tersebut, beli minuman, tenangkan diri buat seketika. Barulah saya terus memandu mencari rezeki. Terima kasih, Kisi. Dan juga selamat tengah malam. Daripada Raidin kata, apa khabar, Kisi? Khabar baik. Nama saya Raidin. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya. Sebelum hospital Changi itu ditutup, saya pernah ke sana dengan siapa ni? Dengan kawan-kawan saya. Kami seramai 5 orang sebenarnya ke sana, berbekalkan kamera, lampu solo, dan ada juga peralatan rakaman yang lain. Niat kami ni nak merakamkan sesuatu dan cubalah nak tengok, nak edit. Dan apa yang berlaku ni, sebenarnya dalam video yang kami nak rakamkan di kawasan hospital Changi yang lama tu, saya dengan teman-teman dah buat perancangan dah. Kami nak pergi ke sana selepas 12:30 malam. Kebetulan pada hari ini maksudkan tu memang ada chalet berdekatan dengan hospital lama. Chalet ini adalah chalet milik syarikat teman saya lah. Jadi kami pun malam tu dah bersiap sedia seramai 5 orang. Telah pun pergi ke sana berbekalkan seperti yang dikatakan tadilah, ada kamera video, ada juga lampu suluh dan alat rakaman yang lain. Jadi kata sahabat kita ni, bila sampai di bawah tu, belum naik lagi sampai dekat kawasan bawah hospital tu, salah seorang teman saya bersuara. Dia kata, Dok, malam ni jangan buat lah, aku rasa tak sedap hati . 2 orang sahabat saya toleh, kau ni meripik lah, mana ada apa-apa, kita sini nak buat video bukan nak cari hantu. Jadi saya pun berbelah bagi, nak ikut yang teman saya yang nak rakam ataupun nak ikut teman saya satu lagi ni, kata beliau ni, yang tak setuju dan katanya tak sedap hati. Jadi akhirnya kami berlima tak apalah naik ke atas dan mulakan rakaman. Ini berlaku betul-betul dekat foyer, macam tempat orang letakkan kenderaan di sana tu lah. Kalau di sekolah tu dipanggil foyer. Jadi bila berada dekat situ, salah seorang teman mula pasang video tu dan dia mula rekod, satu lagi mula suluh, lampu suluh yang agak terang. Suluh punya suluh, memang tempat tu gelap. Sekali lalu Kisi terperanjat teman saya sampai video cam terjatuh dan terkeluar bateri daripada video cam tersebut. Jadi saya tanya, kenapa dengan kau? Dok, pergi sekarang. Kami semua menjadi takut. Teman yang kata ni ternampak sesuatu ni bukan yang tadi saya katakan, bukan yang tak sedap hati. Teman yang nak naik atas buat rakaman. Jadi saya tanya kenapa, dia angkat kameranya sampai bateri tercabut, angkat bateri, kami semua jalan selaju-lajunya turun tangga Kisi, keluar dari kawasan tu. Jadi saya tanya kenapa, teman saya kata tadi bila dia sedang suluh lampu sambil petik gambar ataupun video, dekat tingkat 2, dia nampak ada orang sedang berdiri. Dia terperanjat sampai terlepas video cam tu daripada tangannya. Jadi teman saya satu lagi ni, kau biar betul. Jadi kami pun pulang kembali ke chalet dan batalkan niat. Dan yang paling kelakarnya, teman saya ni dah rakamkan. Yang hairan bila lihat balik rakaman tersebut, nampak kamera jatuh, tak lihat pun apa-apa yang teman saya nampak. Yang hairan, saya tanya dia, kau nampak tak dalam video? Tak, dia kata dia tak tengok dekat video monitor, tapi dia sedang melihat di luar video monitor dan ternampak ada sesuatu berdiri sampai membuatkan dia rasa terkejut. Macam-macam kisah. Yang ini pula kiriman yang ringkas saya terima ni, daripada siapa ni? Okey. Ini dia. Dari Diana kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya tak ada cerita yang seram, tapi ingin kongsi satu pengalaman yang terjadi 2 hari lepas. Saya ni seorang jururawat Kisi.
Dan saya menjaga ward ward orang-orang tua lah. Dan ward ini sebelah lelaki. Apa yang berlaku, salah satu pakcik ni telah masukkan hospital atas penyakit tua. Dan saya pernah dipanggil oleh pakcik ni beberapa kali. Sampai sekarang ni saya dah tak nak lagi attend ataupun tak nak lagi lah menghadiri panggilan pakcik tersebut, dan dah pun diarahkan. Dalam ramai-ramai misi ataupun nurse yang ada di sana, saya seorang saja yang dia panggil. Jadi pertama kali bila saya datang, dia berbual lama dengan saya. Kemudian dia tengok saya renung, tapi dia sedang baring baring tak boleh bergerak. Dan hairan bila dia tengok renung saya ni macam ada sesuatu di belakang saya. Dan kemudian kali kedua dia panggil, kawan saya datang. Kemudian dia tanya mana saya. Dan kawan saya panggil saya. Biasalah saya pun kalau boleh saya layan lah. Beberapa ramai pesakit boleh layan asalkan mereka dapat tenangkan diri di hospital. Alhamdulillah, kata Diana. Sedang berbual-bual, benda yang menakutkan saya apabila katanya, anak jangan takut tau. Anak kalau bekerja kat sini ada kawan, ramai kawan pakcik pun ada kawan. Dia selalu ikut dari belakang. Bila saya toleh belakang saya tingkap kisi, saya pun rasa tak sedap hati. Saya kata, cik, terima kasih cik. Selepas tu saya report pada saya punya senior nurse lah, dan nurse tu kata jangan pergi kat pakcik tu lagi. Tapi setiap kali kisi dia panggil saya, dan dapat tahu daripada ahli keluarga yang berbual dengan saya, sebab salah seorang daripada senior nurse memberitahu tentang kelakuan ayahnya, dan ahli keluarga itulah saya rasa anaknya datang minta maaf, dan dia kata mohon maaf bapak saya memang macam tu. Katanya dengan selamba bapak saya ada saka. Punyalah terperanjat kisi, dan pakcik tu masih lagi berada di ward ... ni lah kisi, kalau kisi pergi sana interview sikit lah kisi Okey, yang ini pula dari siapa ni? Nama saya Lydia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 8 tahun yang lalu saya telah dimasukkan ke hospital. Itulah kali pertama pengalaman saya dimasukkan ke hospital. Lebih kurang pukul 12.30 malam. Baru saya dihantarlah ke katil. Saya dimasukkan ke ward yang sama dengan pesakit-pesakit warga tua. Dan kata beliau lagi, waktu itu, ini kisah yang berlaku lah beberapa tahun, 8 tahun yang lalu. Dan waktu tu saya baru berusia 16 tahun. Bertambah pula pengalaman pertama saya tidur di hospital selepas bapa dan kakak saya pulang. Saya menangis kerana ketakutan. Pesakit-pesakit di katil bersebelahan semuanya sudah tidur nyenyak. Saya tak berhenti-henti menangis. Katil saya bersebelahan dengan balkoni. Pintu balkoni itu akan dikunci selepas waktu ziarah. Tiba-tiba ada suara macam makcik tua. Tidurlah. Dah malam ni. Nenek tu seolah-olah menyuruh saya tidur. Suaranya sayup sekali, dan kedengaran seolah-olah nenek tu berada di balkoni rumah ataupun hospital yang saya dimasukkan lah. Bertambah tangisan saya ketakutan. Siapa yang berada di luar sana? Bukankah pintu dah dikunci kisi? Tidak lama selepas kedengaran suara nenek yang suruh saya tidur dengan sayu, telefon saya berbunyi. Saya hairan kerana prepaid value saya dah kosong. Sepatutnya saya tak boleh menerima panggilan ataupun buat panggilan. Fikiran saya mungkin kakak saya yang tambahkan nilai pada kad prabaya saya. Jadi saya pun jawab panggilan tersebut. Tak mungkin saya dapat lupa suara panggilan tu. Suaranya garau dan tonasinya memang cukup rendah. Saya tak kenal suara pemanggil itu dan bertanya, "Hello? Hello?" Saya kata. Pemanggil tu kata, "Hello, kau kat mana?" "Aku kat hospital." "Siapa ni?" Dia tak jawab. "Hello, siapa ni?" Dia tak jawab. "Hello, Ika, jangan main lah." Dia tak jawab. Kemudian panggilan terputus. Setengah jam kemudian kakak saya hubungi saya, mengatakan yang dia baru saja tambah nilai pada kad prabaya saya. Casey, kalau dia baru tambah, macam mana orang boleh hubungi saya sebelum kad saya ditambah nilainya? Dan bayangkanlah, saya tidur tu tercacak berdiri bulu rumah saya. Ingat balik kejadian waktu tu. Saya harap akan berkongsilah pengalaman saya. Terima kasih. Dan itulah kisahnya daripada teman kita, dan yang lain tu tersangkut kiriman SMS dari Lydia. Terima kasih Lydia. Kita bersama dengan Kak Julia. Hello Kak Julia, apa khabar?
Baik, alhamdulillah. Kak Julia buat panggilan dari mana, Kak Julia? Saya dari Tiban. Dan kawasan Tiban. Banyak blok-blok kosong sana dan pengalaman Kak Julia tentang apa ni, silakan. Saya ada sesuatu saya nak ceritakan. Yang pasal ada hospital. Satu hari saya masuk hospital tahun 2009. 2010 lah. Saya masuk hospital. Satu hari tu saya masuk hospital. Bila malam, selalu nurse datang kita cek darah kan, macam cek blood lah datang kita. Adik, bila saya tidur tu satu hari tu dekat yang sebelah katil saya, ada seseorang tua, ada nenek orang tua lah. Tapi bila saya tengok orang tua tu dah macam, kira kata macam kata orang dah tak berani lagi lah. Tapi bila saya tidur tu, tetap macam saya masuk hospital dalam 4 hari. Jadi dalam satu hari tu memang ada nurse datang cekap saya punya tangan. Macam setiap malam mesti dia datang, dia cek cek demam, cek inilah. Tapi bila saya tidur, ada satu week yang datang. Jadi saya cakap, bila malam satu hari tu, malam tu yang 2 hari tu, lepas cek ada lagi satu orang datang. Saya kata, tapi saya punya badan macam seram sejuk. Tapi bila dia cek, bila dia cek tangan saya nak cek awak punya darah. Cek tangan lah. Jadi saya pun tak kisahlah, cek biasa. Tapi bila saya macam tak boleh angkat tu, tangan dia, kuku dia panjang. Ini nurse lah awak cakap ni Tapi tadi saya bila kenapa macam nak buka mata, macam dah tak boleh buka mata lagi. Macam kenapa badan macam terasa seram sejuk, tak buka mata tak boleh, tapi rasa macam kuku. Saya cakap, tapi bila saya macam mata saya ni terkepil-kepil, tengok rambut dia dah macam panjang, tapi saya tak nampak muka. Tak nampak muka. Bila paginya, besok pagi saya tanya nurse. Nurse kata cuma dia cek 1 hari 2 kali saja malam. Tapi bila saya cakap tak ada nurse, malam nurse cek lagi. Tapi saya tak cek dalam pukul 1 lebih, saya dah terlenyak tidur sekali, saya cakap. Tapi sampai saya tak boleh buka mata. Tapi bila saya cakap tak ada kak, saya cuma cek 1 hari 2 kali je, pagi pukul 4 atau pagi pukul 1 gitu. Bila saya dah tukar orang, kakak memang saya nak kena cek punya, kata dia. Jadi siapa yang nurse yang periksa anda? Tapi saya cakap dengan dia, betul, saya tak bohong. Saya cakap, okey, saya kata dia, kakak jangan memengkan saya. Saya cek ni, dia kata saya belum pernah tahu orang cakap macam ni. Tapi saya pun, saya tak kisahlah. Tapi bila malam ni besoknya, ada orang ketuk tingkap. Pasal tempat saya ni betul-betul tepi tingkap. Tepi tingkap. Ada orang terketuk-ketuk. Saya tengok, mana ada orang ketuk tingkap? Saya cakap, saya pun tengok, saya pun macam, saya pun macam tak hiraukan lah. Saya pun buat bodoh. Saya pusing ke kanan, duduk mental. Bila saya tengok, katanya, Kak, saya nak cek dah. Okey, okey, saya tengok time. Tapi saya dah tak kisah. Bila saya malam tidur lagi, pukul 1 lebih, ada orang cek darah lagi. Tapi bila saya pun nak buka mata, memang dah tak boleh buka. Macam terjadi apa yang semalam yang saya alami. Saya kata, ini betul macam semalam yang jadi. Macam rasa kuku. Bila saya nampak, terus saya macam terperanjak, saya terpekik. Saya cakap, bila saya terpekik, orang tu hilang. Itu yang jadi pengalaman saya. Tapi bila saya besok pagi, saya cakap dengan nurse, cuma dia cakap 1 hari saya cek malam 2 kali saja, Kak. Tak ada dek, pukul 1 lebih pagi. Tak ada Kak, tak ada orang. Siapa pula saya cakap? Saya pun saya salah. Sampai sekarang saya cek. Tapi sampai saya cakap dengan nurse, saya memang saya cakap awak cek. Memang saya tak tahu. Tapi saya rasa macam ada sesuatu yang tepat dalam hospital ni lah. Kata tak ada Kak, saya tak pernah. Cuma saya cek 1 hari 2 kali Kak. Saya tak ada cek 2-3 kali. Betul dek, saya rasa kuku. Memang saya terbuka aja, tengok orang tu dah hilang. Tapi yang benda tu, yang dia cek tu, darah cuma dia tekan saya kuat-kuatnya tau. Dalam 2 hari tu.
Ini yang saya jadi kemuskilan. Tapi bila saya cakap dengan nurse tu, dia kata tak ada kak, saya cek semua dah. Pukul berapa saya datang kerja. Memang dah lepas tu orang dah balik, saya cek. Malam saya cek dalam pukul berapa, tapi pagi je dalam pukul 4 pagi. Gitu. Tapi saya rasa tak ada, awak tercek saya cakap. Tapi cuma saya rasa pasal apa saya dah tak boleh buka mata. Saya baru pasal apa saya cakap saya nak minta. Pasal saya memang cakap saya sakit kepala, saya tak boleh tidur. Saya cakap saya minta dengan nurse, kasih saya ubat tidur. Tapi memang kadang-kadang kita ni sakit kan. Memang malam memang saya tak boleh tidur macam-macam. Jadi saya pun tak tahulah apa yang saya cakap. Macam mana ni cakap. Bila nak buka mata tak boleh. Tapi dia punya bau saya pun macam, saya pun tak tahu apa nak cakap. Tapi bila saya rasa kuku dia tu, macam saya tengok pasti bila nurse check, kuku dia pun tak ada panjang. Macam itu. Tapi bila saya macam dia tekan kuku saya sampai, kadang-kadang saya bila kata, kenapa nurse ni nak buka mata dah tak boleh buka Casey? Itu yang jadi perkiraan saya. Terima kasih Kak Julia ya. Terima kasih sama. Ya, kembali. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12, kita akan teruskan dengan pengalaman berikut ini. Dan seperti saya katakan, ini merupakan kiriman email datangnya dari Seberang Tambak, dari seorang pendengar Misteri Jam 12 yang menetap di Seberang. Nama beliau Putri dan katanya, Putri, apa khabar Kisi dan Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Putri dan saya seorang pendengar dari Seberang Tambak. Percaya atau tidak, suka sangat mendengar MJ12 Kisi. Dan katanya saya bertugas sebagai seorang pembantu dan juga seorang jururawat di salah sebuah klinik di Seberang dan bersama dengan seorang doktor dalam klinik Syukri Klinik. Kisah pengalaman saya ingin saya kongsi ini adalah satu perkara yang cukup menakutkan. Dan benda ini, percaya atau tidak, berlaku pada tahun ini, awal tahun 2011, pada bulan Januari yang lalu. Apa yang berlaku, Casey? Dr. Syukri ini kadang-kala tutup agak lewat, khususnya pada hari-hari tertentu. Pada hari Ahad, Dr. Syukri akan tutup sekitar pukul 3 pagi. Ini kerana dia tahu setiap hari Isnin ramai yang akan ambil cuti sakit. Jadi kadang-kala pukul 2 pagi, kalau dah tak ada pesakit yang datang, kita akan tutup. Tapi kadang-kala Dr. Syukri kata pada saya, kita akan tunggu sampai 3 pagi. Jadi itulah perkhidmatan yang disediakan oleh Syukri Klinik. Walaupun tidak 24 jam, tapi lah ada masa-masa waktu yang kita buka hampir lewat malam. Kata Putri, dalam bilik Dr. Syukri, iaitu bilik doktor lah, doktor ni ada CCTV ataupun alat monitor. Di luar klinik tu betul-betul tempat kawasan menunggu, ada kamera litar. Jadi doktor boleh tengok siapa yang sedang tunggu dan siapa yang mungkin memerlukan rawatan lebih cepat dan sebagainya. Jadi itulah, saya pula bertugas dekat kaunter untuk menyambut pesakit-pesakit yang datang, buat pendaftaran, beri obat. Itulah tugas saya dan seorang lagi teman. Tapi kadang-kadang kalau kami berdua overtime, seorang lagi teman saya akan pulang awal, suaminya akan datang jemput dan pulang ke rumah. Jadi inilah kes yang pertama berlaku, Casey. Selama saya bertugas dengan Dr. Syukri selama 6 tahun lebih, tak pernah pun ada gangguan sedemikian. Inilah pertama kali perkara ini berlaku. Waktu itu hari Ahad, pukul 2 pagi. Sejak pukul 1 sampai 2 tak ada pesakit yang datang. Saya pun masuklah bilik doktor. Saya tanya, doktor, nak tutup klinik tak? Doktor kata tak apalah, kita kasih 15 minit. Kalau tak ada orang juga, kita tutup klinik Saya pun kata okeylah doktor. Saya kembali dalam kaunter saya, Kisi, sambil-sambil main telefon bibit saya, sedang tunggu pesakit datang. Tiba-tiba pintu klinik terbuka, nampak seorang wanita masuk dalam. Kisi, betul Kisi, dia masuk terus dia duduk. Saya pun masuk sebelah. Doktor dah nak bunga-bunga sebarang ni. Saya masuk bilik doktor, jalan depan wanita tu. Bila saya jalan depan dia sedang duduk tunggu giliran. Saya kata, Kak, tunggu sekejap ya. Saya masuk, Kisi, ketuk pintu doktor. Doktor kata masuk. Saya buka pintu, kemudian saya jenguk ke dalam. Doktor, ada orang tak doktor? Ada orang? Awak cakap dia boleh masuk sekarang. Jadi saya pun keluarkan badan. Saya tengok, Kak, oh Kak, kakak nanti boleh daftar
Kakak masuk sekarang boleh? Casey, bila saya cakap, secara spontan tangan saya ditarik oleh doktor. Saya termasuk dalam bilik. Saya tanya kenapa doktor tarik tangan saya. Ada orang kat luar tu. Betul doktor, ada orang. Awak berhubungan dengan siapa? Ada orang nak jumpa kat luar. Casey, doktor angkat tangannya. Dia ketuk monitor dalam biliknya. Awak tengok ni. Doktor, tadi ada orang tau. Casey, saya jenguk luar. Luar klinik tak ada orang. Doktor kata dari tadi saya berbual seorang, Casey. Tak tahu siapa yang berada di luar klinik awal tadi. Malam tu kami tutup klik terus. Doktor hantar saya pulang. Dan itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih, Putri, peminat setia MJ12. Berikut ini adalah pengalaman berlaku di salah sebuah hospital di Singapura. Dan ingin saya tekankan, tolong jangan mudah percaya. Ini mungkin rekaan. Tapi ingat, kita mendengar rancangan MJ12 ini ibarat kita menonton filem seram. Macam itulah. Jadi kisah yang diceritakan di salah sebuah hospital, katilnya tepi tingkap. Selalu macam itulah. Kalau seram aja katil tepi tingkap. Tak tahu apakah kaitan seram dengan katil tepi tingkap. Tapi kisah yang dikirimkan oleh pada Kak mana ni? Oleh pendengar kita yang bernama Kak Sam ataupun Kak Sam atau Sam, Kak Sam lah saya rasa. Kak Sam kata pengalaman yang menyeramkan, berkisahkan satu peristiwa yang berlaku di hospital tahun lepas 2011. Pada bulan Jun beliau telah pun dimasukkan ke hospital dan duduk hospital selama lebih kurang 2 minggu. Jadi salah satu malam tu Casey, kata Kak Sam ataupun Kak Sam, kakak terbau sesuatu dalam hospital Casey. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Kak Sam? Bauan yang mengganggu beliau ketika sedang tidur di waktu malam. Kisahnya kita akan teruskan dalam Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam pada Kak Sam yang berkongsi peristiwa. Anda dah tahu selok-belok kisahnya bagaimana. Intipatinya akan saya teruskan. Kata Kak Sam, salah satu malam dalam masa 2 minggu beliau berada di hospital kerana ada satu penyakit dan harus dirawat dengan segera. Kakak terbau Casey. Orang bakar kemenyan dalam wad. Pada mulanya kakak ingatkan minyak wangian ataupun tersalah bau. Tapi bau tu semakin kuat. Jadi yang anehnya dalam wad kakak ni cuma ada 3 katil yang ada orang. Katil kakak tepi tingkap, lagi 2 katil, 2 pesakit tepi pintu. Kedua-duanya adalah wanita tua. 2 orang Cina, 2 wanita tua Cina ni dah nyanyuk Casey. Jadi kakak seoranglah di sana yang kakak boleh sifatkan sebagai yang masih waras lagi, belum lagi nyanyuk. Boleh bau benda ni. Bila gangguan ini berlaku, kata akak kita, waktu itu kakak sedang baring, tiba-tiba kakak terbau. Jadi bila terbau kemenyan, dalam hati cuba bercakap, takkanlah dalam hospital ada orang bakar kemenyan. Mungkin tak adalah. Jadi kakak pun miringkan badan memandang ke arah pintu masuk ward. Ward kakak ni ward B2. Dalam ward tersebut ada 6 katil. Jadi kakaklah paling dalam. 2 katil di bahagian depan dah pun ada 2 pesakit yang baring. Seperti kakak katakan tadi, wanita Cina tua yang dah nyanyuk. Bila terbau, makin lama makin kuat. Dah tak salah Casey, hidung kakak bau kemenyan dalam hospital. Astaghfirullahalazim. Jadi kakak tekan bel. Bila kakak tekan bel nak tunggu nurse datang, Casey, walaupun penantian tu 5 minit, rasanya lama sangat. Akhirnya setelah lebih kurang 5 minit, Missy masuk ke dalam. Dia tanya, yes. Kakak pun tanya, can you help me push my bed outside? Kakak cakap yang kakak rasa tak sedap hati nak baring dalam sini.
Jadi dia kata, okey, nanti sekejap lagi dia tolakkan sebab sekarang sedang sibuk. Waktu sibuk sekarang ni. Nanti kejap lagi dia datang, dia tolak. Jadi kakak kata, okey. Dia pun keluar. Bila dia keluar, bau kemenyan makin menjadi-jadi, makin kuat. Casey nak tahu tak? Salah satu daripada wanita Cina tua yang kakak katakan dah nyanyuk, tak boleh bercakap, mungkin tak boleh berfikir, tiba-tiba dia bangun daripada baring. Dia bangun, dia duduk, kemudian dia tengok kakak. Kakak pun tengok dia baring. Kakak dalam keadaan baring, tengok dia duduklah, katanya akak kita ni. Kemudian dia tunjuk. Jari telunjuk menunjuk ke arah kakak, tapi bukan kakak. Seolah-olah menunjuk di belakang kakak. Kakak pun dengan perlahan-lahan toleh ke belakang, Casey, tak penuh. Toleh sikit saja. Dekat tingkap nampak benda putih berkibaran. Terus kakak pusing balik, tekan bel tak henti-henti. Panggil misi masuk ke dalam. Seorang budak, kali ini kalau tadi budak Cina masuk, kali ini seorang pelajar pelatih menjadi jururawat masuk ke dalam. Kemudian dia tanya, kakak panggil, kakak nak keluar, tak nak duduk dalam wad ni. Kenapa kak Tolonglah dik, kakak nak keluar. Astaghfirullahalazim. Ya kak. Casey, seolah-olah budak ni dah nampak sesuatu. Kemudian dia terus panggil kawannya, 2 budak lagi masuk, tolak katil kakak keluar. Katil kakak diletakkan betul-betul dekat tepi koridor di hadapan pintu. Tapi nasib baiklah tak nampak dekat dalam, Casey. Bau kemenyan hilang, rasa takut mula reda secara bertahap-tahap. Pengalaman peristiwa berlaku di hospital ... dialami oleh akak kita. Terima kasih Kak Sam berkongsi peristiwa dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan.